Islamofobia dekat Amerika Syarikat ditahan, ditangkap dan juga dihukum. Tetapi Islamofobia dekat Malaysia ini, negara yang Islam merupakan agama persekutuan, apa cerita pula? Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam selepas subuh dari Masjid Nabawi Asy-Syarif, di mana subuh ini insya-Allah merupakan subuh terakhir untuk saya berada dekat Masjid Nabawi ini pada kali inilah, di mana insya-Allah sebentar nanti kami akan sama-sama bertolak ke Kota Suci Makkah bagi menunaikan umrah insya-Allah. Mudah-mudahan adalah rezeki untuk saya sampai lagi ke Masjid Nabi ini, dan juga ada rezeki untuk anda semua untuk sampai ke masjid yang betul-betul mulia ini. Sekarang ini kedudukan saya berada di atas rooftop, dekat bumbung ni. Di atas bumbung ini memang kalau waktu subuh, solatlah atas bumbung ni. Memang sangat-sangat syadu, sangat-sangat best, dan suasana memang sangat-sangat nyaman. Balik pada isu Islamofobia. Saya nak mulakan cerita saya pada kali ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan menyampaikan satu cerita berkenaan dengan seorang insan yang bernama Stuart Seldowitz. Di mana Stuart Seldowitz ini merupakan mantan penasihat kepada mantan Presiden Amerika Syarikat Barack Obama, di mana beliau juga merupakan pegawai State Department Amerika Syarikat yang bertanggungjawab menguruskan hal ehwal negara-negara Timur Tengah. Dan memang Stuart Seldowitz ini dari dulu memang menunjukkan sokongan beliau terhadap negara haram Israel. Baru-baru ini tular video beliau dekat TikTok dan juga pelbagai sosial media, beliau telah mengeluarkan kata-kata yang berbentuk hasutan, berbentuk hinaan serta Islamofobia terhadap peniaga-peniaga Muslim dekat sekitar Amerika Syarikat. Ini video-videonya. Tetapi sebelum anda tonton video-video yang saya sertakan ini, saya minta sangat-sangat kepada anda semua supaya kena tahan sabar, jangan marah-marah, relax dan tonton video ini dengan hati yang tenang. Sebab masa mula-mula saya tengok video ini pun, saya memang betul-betul meluk-luak bang. Sangat meluk-luak marahnya. Tapi tonton video ini. You know the mukhabarat? Hmm? The mukhabarat. No, I don't know. You don't know? I just speak English. No? Yeah, go, yeah. Mukhabarat in Egypt will get your parents. Go. Does your Yeah. father like his fingernails? They'll take them out one by one. Did you rape your daughter like Muhammad did? Hmm? Did you rape your daughter like Muhammad? All right. Well, see, that just shows how ignorant you are. Because Muhammad was a rapist. It says in the hadith, Who in Muhammad? your holy book. Muhammad, your prophet. You know who he is. My prophet? Yeah. He was a rapist. He raped Aisha. Does it say that in the hadith or not? You speak Arabic? The language of the Quran? The Holy Quran? That some people use as a toilet? If we killed 4,000 Palestinian kids, you know what? It wasn't enough. We're going to put big signs here that say this guy believes in Hamas. How? How did you become an American It's citizen? not your business. Oh, Go. you're right. I born here. But you're a terrorist. You support terrorism. Listen. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nampak tak dekat situ? Memang kalaulah Stuart Seldowitz ini mengeluarkan perkataan seperti itu di hadapan mata saya sebagai contohnya kan, saya cakap terus terang, sama ada beliau masuk ke dalam lubang kubur ataupun saya masuk ke dalam penjara. Dua itu sahaja tuan-tuan sekalian. Tetapi inilah realiti yang dihadapi oleh rakyat Amerika Syarikat yang beragama Islam di negara Amerika Syarikat itu sendiri, di mana mereka terpaksa berhadapan dengan Islamofobia boleh dikatakan setiap hari. Tetapi kali ini tuan-tuan sekalian, Stuart Seldowitz tidak terlepas. Tonton video ini. Do you stand by what you said? Ya, nampak tak dekat situ? Akhirnya, hasil aduan daripada orang ramai, terutamanya daripada komuniti bukan Islam dekat Amerika Syarikat yang sangat-sangat menyampah dan benci dengan sikap Islamofobia yang ditunjukkan oleh Stuart Seldowitz ini, maka beliau telah pun ditahan oleh pihak polis New York atas tuduhan harassment. Dan sekarang ini saya pun tak pasti adakah beliau telah dikenakan hukuman dan sebagainya, tetapi yang paling penting, tindakan telah diambil dengan sepantas kilat oleh polis New York demi untuk menjaga keamanan dan juga keharmonian masyarakat dekat New York. Jadi itu cerita dekat New York, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Negara Amerika Syarikat yang memang kita tahu merupakan negara yang sangat-sangat kuat perasaan Islamofobia mereka, terutamanya selepas peristiwa 9/11. Peristiwa orang kata rempuhan kapal terbang dekat bangunan World Trade Center. Tetapi bagaimana pula dekat Malaysia ini?
Dekat Malaysia ini tuan-tuan, kita tak payah sembang lah. Islamofobia juga berlaku boleh dikatakan hampir setiap hari, terutamanya ketika selepas cerita konsert Coldplay ini. Sebelum ini kita dapat lihat beberapa pimpinan politik mengeluarkan perkataan-perkataan yang sangat-sangat Islamofobik seperti, gelombang Islam akan meruntuhkan negara. Kalau gelombang Islam ini dibenarkan masuk ke Pulau Pinang, habis tokong dan kuil akan dimusnahkan. Undang-undang Islam akan menyebabkan kita semua kudung, kaki tangan tak ada dan sebagainya. Perkataan-perkataan seperti itu sentiasa diucapkan dari dulu sampailah sekarang. Belum cerita lagi selepas konsert Coldplay ini, engkau lah terpaling Islam, engkau lah terpaling suci, engkau lah terpaling mulia, kau nak tegur orang dan sebagainya. Engkau tegur orang ni, engkau ni ahli syurga ke? Engkau ni penunggang agama. Segala benda bentuk Islamofobia sama ada direct to the point ataupun bersifat reverse psychology sentiasa diutarakan terhadap mereka yang cuba untuk membawa cerita Islam dekat negara kita ini. Tetapi masalahnya tuan-tuan sekalian, orang-orang yang melontarkan Islamofobik punya perkataan dekat negara kita ini seolah-olah macam kebal daripada undang-undang. Dah berapa banyak report polis dibuat terhadap mereka yang mengeluarkan perkataan-perkataan seperti itu. Dah berapa banyak laporan dibuat terhadap mereka yang mengeluarkan perkataan yang menghina Islam dan sebagainya. Tetapi kita tak nampak tindakan yang begitu konkret dilakukan oleh pihak berkuasa dari dulu sampailah sekarang. Tetapi cuba kalau kita mengeluarkan perkataan yang katakanlah tidak, orang kata cantik untuk agama lain, untuk kaum lain dan sebagainya, laju sahaja kita akan dikenakan tindakan di bawah 3R. Betul tak tuan-tuan bawa sekalian? Ini yang berlaku dekat negara kita ini. Sangat-sangat malang. Negara kita ini menyatakan dalam perlembagaan kita, Islam adalah agama persekutuan. Bermaksud Islam adalah agama yang utama dekat negara kita ini. Agama lain boleh diamalkan, tak ada masalah. Tetapi Islam adalah agama persekutuan. Majoriti rakyat Malaysia merupakan orang Islam. Tetapi tak tahu kenapa, Islamofobia dekat negara kita ini seolah-olahnya macam orang kata kebal. Tidak ada apa-apa tindakan yang konkret, dan mereka yang melakukan perkataan-perkataan yang cenderung kepada Islamofobik ini lepas bebas sampailah sekarang tanpa sebarang tindakan dan sebagainya. Dan ini memang sangat-sangat malang tuan-tuan sekalian. Jadi saya menyeru kepada pihak berkuasa dekat negara kita ini, terutamanya kerajaan Malaysia. Ya, saya faham perlembagaan negara kita ini bukanlah perlembagaan Islam. Kita faham sangat, tak ada masalah pasal tu, nak buat macam mana. Tetapi sekurang-kurangnya hayatilah perlembagaan itu sendiri yang menyatakan bahawa Islam adalah agama persekutuan. Tolong hentikan sebarang perkataan-perkataan yang berbentuk Islamofobia. Tolong hentikan segala perbuatan yang mencela Islam, tidak kiralah secara terang ataupun secara tersembunyi. Sebab sekarang banyak sangat perkara-perkara yang Islamofobik dilontarkan, tak kiralah oleh orang-orang bukan Islam ataupun orang Islam sendiri yang tak sedar diri masalahnya. Jadi itulah dia tuan-tuan sekalian. Kita hendaklah mengambil pengajaran daripada negara Amerika Syarikat. Walaupun mereka ini ialah negara yang sekular, negara mereka ini memang kita tahu kerajaan mereka mendukung bintang Daud dan sebagainya. Tetapi kalau bab-bab untuk memelihara keharmonian, mereka memang nombor satu. Mereka ambil tindakan terhadap Stuart Steldowitz yang mengeluarkan perkataan-perkataan Islamofobik ini. Tak kira kau siapa, engkau ini bekas penasihat Obama, aku tak peduli, engkau akan dikenakan tindakan kalau ada laporan dibuat terhadap kau. Tapi dekat Malaysia ini, apa ceritanya sekarang ni tuan-tuan sekalian? Jangan sampai nanti semua orang yang pernah memperjuangkan Islam dari dulu sampai sekarang bertanyakan anda semua satu soalan ini. Mau tak Tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?